Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam IBC, salam bahagia dan salam megah di hati kepada para pesyarah dan hadirin yang saya hormati sekalian. Saya Muhammad Saharudin bin Masayuti, pelajar PSMP Sejarah 9 Jun 2022 akan bersama anda semua untuk membentangkan digital learning objek kami, iaitu sebuah laman sesawang pembelajaran sejarah. Saya dengan sukacitanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membangun laman sesawang ini. Projek ini telah menjadi satu pengalaman yang berharga bagi saya dan ahli kumpulan saya dalam menghargai kehadiran digital dalam dunia pendidikan. Kami persembahkan laman web kajian sejarah tempatan. Menjunjung aspirasi DLO dan juga subjek SSK 114, kajian sejarah tempatan kami ini mengangkat idea pendigitalan wadah memperkasakan sejarah tempatan. Big idea ini dipilih selaras dengan kehendak DLO itu sendiri untuk mentransformasikan pembelajaran klasik kepada sebuah gaya pembelajaran kontemporari yang bercirikan kolaborasi, pembelajaran bermakna dan computational. Ini bermakna, dalam laman sesawang ini kami akan menampilkan kaedah menjalankan kajian sejarah, usaha pemeliharaan dan pemulihan warisan dan isu serta cabaran memperkasakan sejarah tempatan dalam sebuah dimensi baru bersesuaian dengan gaya pembelajaran aktif kini yang tidak lagi berkiblatkan buku dan nota kertas. Selanjutnya, mari kita toka satu persatu laman sesawang yang telah kami hasilkan. Page yang pertama, iaitu halaman utama. Pada halaman ini terdapat ucapan selamat datang, banner promosi showcase KBBB dan DLO pelajar dan pesyarah peringkat IBG KRM, dan juga big idea laman sesawang kami. Kita pergi ke page yang kedua. Page yang kedua iaitu halaman pengenalan. Pada halaman ini, barulah kami memperkenalkan sinopsis subjek kami iaitu SSK 114, kajian sejarah tempatan, yang disediakan oleh pesyarah kesayangan kami iaitu Encik Wisnu anak lelaki Krishnan. Selanjutnya, halaman maklumat khusus ataupun MK. MK merupakan panduan kepada pesyarah dan juga pelajar tentang apakah topik yang akan dipelajari dalam subjek ini. Pada halaman berikutnya, iaitu halaman isi kandungan, kami menyenaraikan kesemua topik dalam subjek ini beserta hyperlink untuk terus menuju ke halaman yang pengunjung kehendaki. Dengan semudah satu klikan sahaja, pengunjung boleh terus pergi ke nota digital yang pengunjung mahukan. Kita kembali pada isi kandungan. Dan pada page-page yang selanjutnya, iaitu halaman nota. Halaman nota mengandungi kesemua 6 topik dalam subjek ini. Setiap page terdiri pada nota-nota pelajar, pesyarah serta kuis yang dirangka secara sistematik. Mari kita lihat secara imbas langsung. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5 dan topik 6. Setelah itu, terdapat halaman penutup yang maknanya terdapat sedikit pantun sebagai lambang perpisahan serta halaman akhir sekali kami muatkan rujukan-rujukan yang kami ambil
untuk menghasilkan ataupun membina laman sesawang ini. Dari segi isi kandungan, sememangnya isi kandungan laman web ataupun laman sesawang ini bertepatan dengan kehendak DLO. Pengunjung dapat lihat kesemua nota-nota tadi sememangnya terdiri pada teknik pengurusan grafik dan video yang amat persuasif dan tidak membosankan. Isi kandungan juga relevan dan terkemas kini dengan kurikulum dan isu-isu terkini berkaitan topik sejarah tempatan. Kuis-kuis yang digunakan juga beragam seperti Kahoots dan Rootwall yang tidaklah monotonis dengan menggunakan quizzes sahaja. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan harapnya agar laman sesawang ini dapat membawa manfaat yang besar bagi para pengunjungnya. Kami selalu siap membantu dalam memperkuat fungsi digital dalam dunia pendidikan pada masa hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada para pensyarah. Jadi saya Nur Natasha binti Abu Bakar dari unit NCHK1 akan membentangkan tentang DLO bagi kursus sejarah sosioekonomi Malaysia sehingga akhir abad ke-20. Jadi, secara umumnya, kursus ini memfokuskan kepada ekonomi tradisional, transisi kepada ekonomi kapitalis, kesan ekonomi kapitalis dan mobiliti sosial, keadaan ekonomi selepas Perang Dunia Kedua, perpaduan kaum melalui integrasi ekonomi dan dinamika sosioekonomi. Kursus ini ditawarkan supaya para pelajar dapat memahami dan menguasai perkembangan sejarah sosioekonomi Malaysia sehingga akhir abad ke-20. Jadi, objektif bagi pembelajaran kursus ini ialah pertama sekali supaya murid dapat menjustifikasikan perkembangan ekonomi tradisional dan transisi ekonomi tradisional kepada ekonomi kapitalis dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu. Seterusnya, objektif yang kedua, pelajar dapat menghuraikan kesan ekonomi kapitalis dan mobiliti sosial serta keadaan ekonomi selepas Perang Dunia Kedua. Objektif yang ketiga, supaya para pelajar dapat menilai aspek perpaduan kaum melalui integrasi ekonomi dan dinamika sosioekonomi. Seterusnya, bahagian isi kandungan bagi kursus ini yang telah terbahagi kepada dua bahagian iaitu isi kandungan pertama dan juga isi kandungan yang kedua. Jadi bagi bahagian isi kandungan yang pertama telah mengandungi 3 topik pertama bagi kursus ini dan bahagian isi kandungan yang kedua mengandungi 3 topik terakhir bagi kursus ini. Seterusnya, bergerak kepada bahagian nota. Jadi pada bahagian nota ini, para pelajar telah menyediakan beberapa jenis nota yang terdiri daripada video, nota daripada pensyarah dan juga nota daripada pelajar. Jadi, nota telah disediakan bagi ke-6 topik yang terdapat bagi kursus ini. Bergerak kepada topik yang pertama iaitu ekonomi tradisional. Jadi pada topik ini telah disediakan video tentang pengenalan bagi ekonomi tradisional iaitu selari dengan soalan pencetus idea yang pertama, apakah ekonomi tradisional? Terdapat juga nota-nota daripada para pelajar dan juga nota-nota daripada para pensyarah yang telah dimasukkan dalam topik ini dan akhir sekali terdapat juga kuis berkenaan dengan ekonomi tradisional bagi topik yang pertama ini. Gerak kepada topik yang kedua iaitu transisi ekonomi tradisional kepada ekonomi kapitalis. Jadi merujuk kepada soalan pencetus idea yang kedua iaitu apakah transisi kepada ekonomi kapitalis? Pelajar telah menyediakan nota berkenaan dengan transisi ekonomi tradisional kepada ekonomi kapitalis. Dan nota-nota tersebut terdiri daripada nota daripada pelajar dan juga nota daripada para pensyarah. Seterusnya, bagi topik yang ketiga iaitu kesan ekonomi kapitalis dan mobilisasi sosial. Jadi, topik ini berkenaan dengan soalan pencetus idea yang ketiga iaitu sejauh manakah ekonomi kapitalis dan mobilisasi sosial telah mendatangkan implikasi. Jadi pembentangan ini diteruskan lagi dengan tajuk yang keempat iaitu ekonomi selepas Perang Dunia Kedua yang berkait rapat dengan soalan pencetus idea yang keempat iaitu bagaimanakah keadaan ekonomi selepas Perang Dunia Kedua.
Bergerak kepada topik yang kelima, iaitu perpaduan kaum melalui integrasi ekonomi. Jadi bahagian terakhir bagi DLO ini iaitu topik yang keenam, dinamika sosioekonomi. Bagi topik ini, para pelajar juga telah menyediakan sedikit nota dan juga kuis berkaitan dengan dinamika sosioekonomi. Jadi tajuk kelima dan tajuk keenam ini bertepatan dengan big idea yang kelima, iaitu sejauh manakah keadaan perpaduan kaum menerusi integrasi ekonomi dan juga dinamika sosioekonomi. Jadi kirikan yang pertama ialah susunan nota bagi setiap topik. Jadi dapat dilihat pada setiap topik akan dimulakan dengan bahagian pengenalan bagi topik tersebut, diikuti dengan video yang berkaitan dengan topik tersebut. Seterusnya, nota bagi topik ini juga akan disusun mengikut subtopik yang terdapat dalam topik tersebut, dan akhir sekali, tiap topik akan mengandungi kuis pada penghujungnya. Klinikan yang seterusnya ialah kuis yang terdapat pada setiap topik. Jadi, dengan adanya kuis pada setiap topik ini, para pelajar yang merujuk kepada laman DLO ini dapat menguji minda mereka setelah merujuk laman DLO ini. Selain itu, para pelajar juga dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang perkara-perkara yang masih belum diketahui. Bukan itu sahaja, para pelajar juga dapat mengenal pasti tahap pemahaman bagi topik-topik tersebut. Jadi, sekian sahaja pembentangan saya berkenaan dengan DLO bagi kursus Sejarah Ekonomi Malaysia sehingga akhir abad ke-20. Sekian, terima kasih.